Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu هو أرحم الراحمين وأحكم الحاكمين ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين اللهم فصل وسلم وزد وبارك على حبيبنا المصطفى ونبينا المجتبى محمد وعلى آله الطاهرين الطيبين وعلى صحابته غر الميامين وزوجاته أمهات المؤمنين ومن دعا بدعوته وجاهد جهاده إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم والجهل إلى أنوار المعرفة والعلم وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم آمين. Hadirin mukminin rahimakumullah, insya-Allah pada malam ini kita sama-sama akan tadabbur rangkaian ayat daripada surah Al-Furqan, ayat 63 hingga 77. 63 hingga 77, yang dalam rangkaian ayat ini 14 ayat ada 12 sifat ataupun kita sebut sebagai watak ataupun kita sebut sebagai karakter yang seharusnya ada kepada orang yang diakui, orang yang mau untuk diakui sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan hadirin mukminin rahimakumullah, sebelum daripada kita tengok sikit-sikit risalah yang sedang ada di tangan tuan-tuan, saya nak sebut beberapa pembetulan awal. Yang pertama di kulit, di muka kulit. Kalau tuan-tuan perasan, kalau tak perasan buat tak perasan je lah. Kalau tuan-tuan perasan, ejaannya itu mengikut bahasa Malaysia salah. Ejaannya TOR, mengikut ejaan bahasa Malaysia. Ini dia perbuat berasaskan kepada bahasa Indonesia. Jadi waktu risalah ini disiap untuk dicetak, setting dan cetak, waktu tu saya berada di luar negara, saya tak sempat tengok itu. Bila balik sudah siap dicetak. Jadi saya tengok, kalau tuan-tuan tengok dalam ejaan bahasa Malaysianya, itu ejaannya dengan TOR. Satu. Yang keduanya dalam risalah ini di muka surat yang ke-7, paragraf yang kedua dan paragraf yang ketiga baris yang pertama, ayat 63 sampai 77. Demikian juga di paragraf yang ketiga, ayat 63, bukan 66, 63 sehingga 77 Al-Furqan. Itu dua pembetulan. Tuan-tuan hadirin mukminin, yang seterusnya saya nak sebut kat tuan-tuan macam ni. Kalau kita rujuk secara umumnya, semua manusia ini adalah hamba Allah. Semua manusia ni, saya dan tuan-tuan, orang yang tidak beriman, orang kafir, orang yang siapapun mereka, hakikatnya mereka itu adalah orang hamba-hamba Allah, siapapun mereka. Sebab secara umumnya kita semua ni adalah hamba kerana kita dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Al-Quranul Karim apabila berbicara tentang hamba, Al-Quran akan datang dalam dua bentuk kalimah yang berbeza. Bagi hamba, merujuk kepada hamba Allah yang Allah Ta'ala memperakui kehambaannya, yakni Allah Ta'ala kata, ni memang hamba aku. Dengan hamba Allah yang Allah Ta'ala tidak memperakui kehambaannya, ataupun Allah Ta'ala meletakkan mereka itu sebagai hamba Allah yang kafir ataupun tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
Tuan-tuan, secara mudah dalam Al-Quranul Karim Allah Ta'ala menggunakan perkataan hamba merujuk, kalau dalam bentuk ramai ni, merujuk kepada hamba Allah yang Allah Ta'ala akui kehambaan mereka. Allah Ta'ala akan menggunakan perkataan ibad, ain, ba, alif, dal, sebagaimana dalam muka surat yang ketiga, baris paling atas sekali, wa ibadur rahman, ain, ba, alif, dal. Itu maksudnya hamba Allah yang Allah Ta'ala memperakui kehambaannya. Dia ni memang hamba aku. Bukan sekadar Allah Ta'ala menciptakan dia, bahkan dia ikut tata cara yang Allah Ta'ala suruh buat. Satu. Yang kedua, dalam Al-Quranul Karim ada juga perkataan hamba merujuk kepada hamba yang ramai, tapi tidak diletakkan huruf alif, tapi diletakkan huruf ya. Contoh, dalam Al-Quranul Karim, kalau ibad tadi ni, perkataan ibad ada lebih kurang 90 kali. Satu lagi hamba, tapi hamba yang kafir. Mereka hamba Allah kerana Allah lah yang menciptakan mereka, tapi mereka hamba yang tak beriman kepada Allah. Allah Ta'ala gunakan perkataan abid, ain, ba, ya, dal. Dia ganti huruf alif dengan ya. Dalam risalah Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi, Lataif Quraniyah, beliau menyebut alif dalam ibad itu adalah alif izzah, alif menunjukkan kemuliaan. Yakni itu memang dirujuk kepada hamba-hamba Allah yang beriman, hamba-hamba Allah yang memenuhi segala ciri, sifat dan karakter sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi abid, ain, ba, ya, dal. 5 kali Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quranul Karim. Yang salah satunya untuk kita rujuk, tuan-tuan boleh tengok dalam Suratul Haji ayat 10. Suratul Haji ayat 10. Allah Subhanahu wa taala menyebut siapa yang berasa nak beriman silakan, siapa yang berasa nak kafir silakan. Ujungnya Allah Taala kata wa ma rabbuka bizallamin lil abid. Tapi Allah Taala nak beritahu sesungguhnya Tuhan kamu sekali-kali tidak melakukan kezaliman lil abid, bagi hamba-hambanya. Kenapa dia kata abid? Ya itu dipanggil dengan ya uzzillah, ya yang menunjukkan tentang kehinaan. Dia hamba tapi dia tidak memenuhi sifat, ciri, karakter, dan dia tidak beramal dengan watak-watak sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kita mohon kepada Allah untuk Allah Ta'ala memasukkan kita di kalangan ibad, bukan di kalangan abid, di kalangan hamba-hamba Allah yang Allah Ta'ala memperakui kehambaannya, tidak di kalangan hamba-hamba Allah yang Allah Subhanahu wa ta'ala murka kepada mereka. Wallahu ta'ala a'lam. Yang ketiga, tuan-tuan hadirin mukminin, kenapa kita memilih perkataan karakter? Bagi menjelaskan 12 perkara yang Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini. Karakter membawa makna watak yang lahir daripada dalaman manusia. Kerana dia ada iman, kerana dia meyakini, kerana dia mempercayai, kerana dia berpegang teguh kepada apa yang dia imani, lalu kepercayaan dia itu melahirkan sesuatu apa yang dinamakan sebagai watak. Watak secara tetap kepada hamba Allah, maka itu dinamakan sebagai karakter seorang hamba. Sebab itu kita pilih perkataan karakter. Dan di sini 12 apa yang Allah Ta'ala sebut ini sememangnya watak-watak karakter yang perlu ada kepada setiap orang yang nak menyampaikan dirinya kepada maqam hamba kepada Allah Qadi Rabbul Izzati wal Jalal. Okey, seterusnya saya akan baca ayat Al-Quranul Karim berkaitan dengan setiap
karakter-karakter yang disebut dalam ayat ini, dalam 14 ayat ini. Kemudian kita akan ambil sedikit syarahannya di bawah tu, kemudian kita akan ulas insya-Allah. Tuan-tuan buka di muka surat yang ke-9. Muka surat yang ke-9, watak yang pertama, karakter yang pertama kepada hamba Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Siapa dia hamba Allah? Apa karakter hamba Allah? Karakter hamba Allah itu ialah orang yang berjalan di atas muka bumi dalam keadaan yang sopan santun. Itu hamba Allah. Hamba Allah ni bila dia berjalan di atas muka bumi, dia akan berjalan dalam keadaan yang sopan santun. Sopan santun tu macam mana? Tuan-tuan buka di muka surat yang ke-10. Ini kita nukilkan apa yang disebut oleh Al-Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala, jilid yang ke-6, muka surat yang ke-122. Muka surat yang ke-10, tuan-tuan tengok paragraf yang paling bawah. Adapun hamba Allah yang diperakuinya, maka mereka akan berjalan di bumi ini dalam keadaan yang damai, tanpa huru-hara, kacau bilau dan kesombongan yang melampau. Mereka juga sesekali tidak berjalan seperti orang sakit, bahkan dalam keadaan yang cukup izzah, seperti Nabi panutan mereka yang berjalan dalam keadaan teratur dan cepat, sehingga seakan-akan bumi ini dilipat untuk baginda. Imam Ibn Katsir sebut yang dikatakan perjalanan dia berjalan dalam keadaan hauna, macam mana? Tak ada unsur sombong, tak ada besar diri, tak buka dada. Jalannya itu bukan dalam keadaan gerombolan nak tunjuk kekuatan, tidak. Dan jalannya itu juga hauna bukanlah membawa makna jalan dalam keadaan selekeh, kemereh. Jalan nampak macam orang sakit, jalan nampak macam orang nak jatuh, tak. Tapi dia ikut cara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, ketika mana menceritakan tentang sifat al-mashyun Nabi, jalannya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebut adalah baginda berjalan itu cepat, macam dia menurun daripada bukit. Jalan dia cukup cepat, dan jalannya itu dia tidak tengok, tidak mengalih merata-rata, dan jalannya Nabi kita Muhammad itu disifatkan ka'annal ard tutwa lahu, seakan-akan bumi ini dilipatkan untuk baginda. Jadi makna yamshuna 'alal ardi hauna, maksudnya apa? Berjalan dalam keadaan penuh sopan santun, tak ada segala sifat sombong, tak ada buat huru-hara, tak jalan dalam keadaan belagak. Itu adalah hamba Allah. Hamba Allah ni dia tak jalan dalam keadaan belagak, dia jalan dalam keadaan yang cukup tenang, cepat, tidak mengganggu orang, sebagaimana yang ditunjuk oleh Sayyidul Ibad, iaitulah penghulu kepada para hamba Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu. Yang kedua, balik ke muka surat yang ke-9. Paragraf yang paling bawah, kita bincang di sana. Dari segi bahasa Melayu, bila kita terjemah, nampak macam sama. Di atas muka bumi ataupun di muka bumi, kita nampak macam sama. Tapi Al-Quranul Karim, dia menggunakan perkataan yamshuna 'alal ardi dan yamshuna fil ardi, membawa makna yang berbeza. Yamshuna 'alal ardi maksud dia berjalan di atas muka bumi. Bumi ini dia berjalan di atas muka bumi. Satu lagi, yamshuna fil ardi, kita terjemah berjalan di muka bumi. Dalam bahasa Arab, di muka bumi itu dalam muka bumi, ataupun membawa makna di muka bumi. Sudah tentu dia mempunyai rahsia dia. Kenapa tabiat Al-Quranul Karim, apabila dia bercakap tentang cara jalan hamba Allah, dia menggunakan perkataan alal ardi. Tapi bila dia berbicara tentang orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, maka digunakan perkataan fil ardi, di muka bumi. Apa bezanya?
Kenapa ketika hamba Allah, Allah Ta'ala menggunakan perkataan yamshuna 'alal ardi hauna. Tapi apabila dia berbicara tentang orang yang lawan dengan Allah, dia menggunakan perkataan fil ardi. Dalam surah Luqman, wala tamshi fil ardi marha, Allah Ta'ala sebut. Dalam surah Al-Isra, tuan-tuan tengok di muka surat yang ke-10, suratul Isra ayat 37, wala tamshi fil ardi marha innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Suratul Isra ayat 37. Dan janganlah engkau berjalan di bumi dengan berlagak sombong, kerana sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembusi bumi dan engkau tidak akan dapat menyamai setinggi gunung ganang. Pasal apa Allah Ta'ala menggunakan kalimah jangan kamu jalan macam mereka jalan? Digunakan perkataan fil ardi. Tapi ketika mana menceritakan tentang karakter hamba, Allah Ta'ala menggunakan kalimah yamshuna 'alal ardi. Secara ringkasnya, kerana dia menceritakan tentang hubungan, bagaimana kita berinteraksi, kita bermuamalah dengan bumi ini. Bagi seorang mukmin, dia akan bermuamalah dengan bumi ini seakan-akan dia, dan itu hakikatnya, dalam keadaan dia hanya duduk menumpang sementara. Sebagaimana Nabi sebut, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabilin. Duduklah kamu di dunia ini ka'annaka gharib, macam kita ni orang asing. Aw 'abiru sabilin, atau macam orang melintas jalan. Bila kita kata ka'annaka gharib, macam kita orang asing, macam kita orang dagang, kita bukan orang setempat, maknanya kita tak akan duduk lama di sini, kerana kita orang asing di sini. Lama tak lama tu mungkin 30 tahun, tak lama tu mungkin 25 tahun, tapi kita tak akan kekal di sini. Itu satu benda yang kena ada kepada hamba Allah. Satu pemahaman yang kena ada kepada hamba Allah, bahawa kita duduk di muka bumi ini sebentar. Sebab tu digunakan alal ardi. Ingat, kamu hanya menumpang di atas muka bumi ini. Au abiru sabilin, ataupun jadi macam orang yang transit di muka bumi ini. Transit lama mana kita boleh duduk. Kalau kita pergi mana-mana, kita transit di satu tempat, kita duduk sat dia. Abiru sabil, kita akan lintas jalan, kita akan pergi ke satu tempat yang lain. Dan tempat yang lain itu untuk kita mengikut apa yang kita faham dan kita yakini dan kita imani, itu negeri akhirat yang kekal abadi. Adapun bagi orang kafir, mereka percaya, orang kafir, orang yang tak beriman kepada Allah, orang yang ni, mereka percaya macam muka bumi ini adalah tempat yang paling akhir untuk mereka. Lalu mereka berjalan di muka bumi ini fil ardi, di muka bumi ini. Mereka lekat dengan muka bumi, mereka berinteraksi dengan muka bumi ini seakan-akan inilah nuktah yang terakhir. Seakan-akan mereka tak akan pergi tempat lain lah, inilah tempat yang terakhir mereka. Mereka seakan-akan tak ada lagi alam yang satu lagi yang mereka semua akan dibalas dan diganjari oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah makanya Allah menggunakan perkataan fil ardi dan alal ardi. Bagi kita, orang yang nak berusaha menjadi hamba Allah, kita akan berjalan di atas muka bumi ini dalam keadaan alal ardi. Kita berinteraksi dengan muka bumi ini dengan keyakinan dan kefahaman bahawa kita tak akan duduk secara kekal abadi di atas muka bumi ini. Kita ada satu lagi alam, kemudian kita ada kekal alam yang kekal abadi di akhirat kelak. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab wa bil murad. Dua, muka surat yang ke-11. Karakter seorang hamba itu ialah wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan apabila orang jahil, yakni orang yang bodoh dan jahat, jahilun, dia bukan sekadar jahat, dia sekadar jahat saja, dia bodoh, dia tak sekadar bodoh saja, dia jahat, menyapa mereka dengan kata-kata yang menyakitkan, mereka akan mengucapkan kata-kata yang mengandungi keselamatan. Apabila orang-orang jahil ni, istilah Al-Quran jahilun,
Mereka mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan, kata-kata yang penuh dengan unsur provokatif, unsur-unsur provokasi, mengeluarkan kalimah-kalimah yang berat dan sebagainya. Orang yang menjadi hamba Allah, yang berwatak sebagai hamba Allah, dia akan berkata qalu salama, dia akan berkata selamat. Mudah-mudahan dia akan mengatakan kalimah-kalimah yang mengandungi unsur keselamatan. Itu hamba Allah. Tuan-tuan hadirin mukminin, Islam membenarkan kepada kita, dalam keadaan Islam memberikan keizinan kepada kita, kepada orang yang dizalimi. Kalau kita dizalimi, kita ni sebagai mazlum, diberikan keizinan kepada kita untuk membalas balik. Orang buat jahat kepada kita, kita diberikan keizinan untuk membalas balik. Orang kata buruk kepada kita, kita dibenarkan keizinan, diberikan keizinan untuk berkata balik. La yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim. Allah Ta'ala tak suka kita menyebut perkataan-perkataan yang buruk ini illa man zulim, kecuali ketika mana mereka dizalimi. Tak elok kalau orang kata kepada kita, kita dibenarkan. Tapi kalau kita nak mula, tidak. Tapi dalam keadaan itu, seorang hamba diajar oleh Al-Quranul Karim untuk kita mengambil darjat yang lebih afdal, ambil martabat yang lebih tinggi. Dibenarkan kepada kita untuk balas balik. Tapi orang yang nak berkarakter, nak berwatak dengan watak hamba Allah ini, wa iza khatabahumul jahilun, apabila orang-orang jahil ini kata secara live kepada mereka, secara berdepan kepada mereka, kata apa? Perkataan-perkataan yang berunsur provokatif, dan itu hanya berkaitan dengan diri mereka, tidak memberi sebarang masalah kepada umat, tak memberi sebarang masalah kepada masyarakat umum. Qalu salama, dia akan berkata dengan perkataan, dia akan menjawab dengan perkataan-perkataan yang mengandungi unsur keselamatan. Allah Ta'ala berfirman, khuzil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, dan berpalinglah daripada orang-orang yang zalim. Allah Ta'ala ajar berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh. Suratul A'raf ayat 199. Ketika kamu ada kemampuan untuk balas, ketika kamu diberikan keizinan untuk balas, tapi seorang yang berwatak hamba, Allah Ta'ala ajar kepada kita, wa iza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila orang-orang jahil kata kalimah-kalimah yang penuh dengan provokasi ini, qalu salama, katakanlah kepada mereka itu dengan perkataan-perkataan yang mengandungi unsur keselamatan. Ja'far bin Sadiq, Imam Ja'far As-Sadiq, Ja'far As-Sadiq, cucunda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyebut, ma fil Qur'ani ajma'u li makaribil akhlaqi min hazihil ayah. Tak ada ayat Al-Quran yang paling sempurna membincangkan tentang makarimul akhlak lebih daripada ayat ini, iaitulah ajakkan kepada kita untuk memilih yang lebih afdal ketika mana kita diberikan kebenaran untuk membalas balik perkataan dan kalimah-kalimah provokasi yang dikatakan dan dilemparkan kepada kita. Hadirin mukminin, inilah dia dua watak hamba Allah yang bersifat zahir. Kita boleh nampak dua sifat ni, sifat zahir, sifat yang jelas terpancar daripada hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, berjalan di muka bumi dalam keadaan yang damai, dalam keadaan yang tenteram, tak buat provokasi, tak buat huru-hara, tak mengeluarkan kalimah-kalimah yang menjijikkan dan sebagainya. Dan apabila orang kata kat mereka pun, orang timbulkan perkataan-perkataan yang provokatif, ketika itu pun mereka akan menyatakan dengan kalimah yang salama. Dan kita kena faham antara maqasid, objektif pengutusan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi sendiri beritahu, adalah objektifnya adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Nabi sebut, innama bu'istu liutammima salihal akhlaqi, sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga disahihkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar. Hadirin mukminin yang saya hormati sekalian, apa objektif, kenapa Nabi SAW datang ke muka bumi ini? Nabi sendiri beritahu, liutammima salihal akhlaq,
untuk aku menyempurnakan akhlak manusia. Sampai bila orang tengok seorang yang beriman kepada Nabi, akhlaknya adalah akhlak yang terpuji, yang antara lainnya watak yang kena ada kepada setiap ibadur rahman. Mudah-mudahan kita semua adalah dua watak yang zahir ini. Sampai bila orang tengok, orang tahu ini adalah sifat, ini adalah ciri, ini adalah watak, ini adalah karakter seorang hamba, seorang yang beriman dengan sebenar-benar iman kepada Allah Qadi Rabbul Izzati wal Jalal. Apa masalah kepada umat hari ini? Antara masalah yang penting kepada umat hari ini adalah tidak ada Islam pada muslimnya. Tidak ada Islam pada muslimnya. Telah hilang semua sifat-sifat dan ciri-ciri dan karakter seorang mukmin yang sebenarnya daripada jiwa orang-orang yang beragama dengan agama yang dinamakan dengan agama Islam. Wallahu ta'ala a'lam. Yang ketiga muka surat yang ke-13. Wallazina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama. Dan hamba Allah itu ialah orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Tuhan mereka. Yang ketiga, karakter seorang hamba Allah itu, dia akan sentiasa mendirikan malamnya. Yang mendirikan malamnya semata-mata kerana Allah Jalla wa'ala. Mendirikan dalam bentuk mana? Yabitun, dalam bentuk yang sunyi, dalam bentuk yang rahsia, dalam bentuk yang sulit. Rahsia antara dia dengan Allah Jalla wa'ala. Dia bukan buat secara perdana tak, tapi dia memberikan masanya sedikit daripada malam itu untuk sama-sama untuk dia bangun bermunajat kepada Allah Qadi Rabbul Izzati wal Jalal. Ini sifat yang kalau kita nak faham ciri utama daripada karakter yang ketiga ini ialah ibadah malam itu dilakukan secara sunyi, sulit, rahsia di antara dia dengan Allah Qadi Rabbul Izzati wal Jalal. Berbanding yang dua tadi manusia boleh kesan, tapi ini tidak. Ini antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia bangun malam, dia beribadah kepada Allah, tak bagi tahu kepada siapa-siapa. Sulit, rahsia antara dia dengan Allah. Ni zaman lah ni, zaman FB, zaman Twitter, zaman WhatsApp, zaman apa semua ni. Bangun pukul 3.45 pagi, pukul 4 suku pagi, bangun genyeh mata, terus cari handphone, terus buka tulis selamat bertahajud, semoga tahajud kita diterima ilahi. Habis tu tengok orang lain 15 minit lena bangkit pukul 8 suku. Hak tu tak masuk. Dan Islam pun tak ajar, kita pun tak disuruh untuk meluar-luarkan. Tu dia tulis selamat bertahajud, sedang bermunajat kepada Tuhanku. Ketika duk tulis tu, duk atas katil, sedang bermunajat kepada Tuhanku. Ya Allah, damaikanlah hatiku. Kononnya dia sedang tidur. Itu tak betul. Yabitun, dia buat ini dalam keadaan mana? Dalam keadaan sulit, rahsia. Dia menjadi rahsia di antara dia dengan Allah Qadi Rabbul Izzati wal Jalal. Kan Allah Subhanahu wa taala sebut dalam hadis qudsinya, Allah Ta'ala akan turun di 1/3 malam, di 1/3 hujung malam, dan dia akan bertanya, mana hamba-Ku? Mana dia orang yang nak bertaubat? Ainal mustaghfirin? Di mana orang yang sedang beristighfar kepada-Ku? Aku akan terima. Di penghujung malam ini adalah masa untuk kita bersenang-senang, untuk kita bermohon, untuk kita bermunajat kepada Allah Qadi Rabbul Izzati wal Jalal. Yang keduanya, hubungan dua hala antara hamba dan Allah ini dilakukan secara sulit dan rahsia akan dipenuhi dengan aktiviti kehambaan. Dan aktiviti kehambaan yang paling tinggi adalah salat. Aktiviti kehambaan yang paling tinggi adalah salat. Sebab itu tuan-tuan akan dapati Nabi SAW dalam banyak keadaan Nabi akan bersolat. Nabi SAW dalam banyak keadaan antara ibadah yang Nabi suruh kita jaga betul-betul adalah sembahyang. Dan antara ibadah yang Nabi suruh kita belajar betul-betul supaya sama macam Nabi lakukan ibadah tersebut adalah ibadah sembahyang. Antara ibadah yang Nabi kata perkara pertama akan dihisap di hadapan Allah adalah sembahyang. Dan di antara ketika mana Allah Ta'ala menyebut tentang golongan orang-orang yang beriman yang berjaya, Allah Ta'ala akan sebut tentang sembahyang. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un.
telah berjayalah orang-orang yang beriman. Siapa dia orang beriman yang berjaya itu? Allazina hum fi salatihim khashi'un, orang yang khusyuk dalam solatnya. Tuan-tuan, sembahyang ini dibincangkan dan dia adalah kemuncak aktiviti kehambaan, perjalanan kehambaan dan aktivitinya yang paling tinggi adalah sembahyang. Padahal dia akan dijadikan sebagai satu perkara yang akan ditanya di hadapan Allah. Perkara pertama yang akan ditanya di hadapan Allah, qadi Rabbul Izzati wal Jalal. Ini bukan surat yang ke-14. Ini dilakukan oleh hamba itu kerana meneladani perlakuan penghulu para hamba Allah, iaitulah baginda Ar-Rasul yang digambarkan kehidupan malamnya oleh Allah dengan ayat, inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulusayil lail wa nisfahu wa sulusahu wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak. Sesungguhnya Tuhanmu wahai Muhammad mengetahui bahwasanya engkau bangun sembahyang tahajud selama kurang daripada 2/3 malam, dan selama 1/2, dan selama 1/3. Demikian juga dilakukan oleh segolongan daripada orang yang bersama-sama denganmu. Surah Muzammil ayat yang ke-20, sebahagian daripada ayat yang ke-20. Allah Ta'ala sebut di antara aktiviti malam Nabi ni apa? Aktiviti malam Nabi ni, Nabi bangun malam, Nabi beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lama mana? Kadang-kadang 1/3, kadang-kadang 2/3, kadang-kadang nisfahu, kadang-kadang setengah daripada malam. Kadang-kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam lajak sikit, kadang-kadang Nabi hanya ambil sedikit daripada malam, qumil laila illa qalila dan sebagainya. Yang pentingnya aktiviti malam Nabi itu apa? Aktiviti malam Nabi itu adalah beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Selain dia berikan hak badan dia untuk tidur, dia bangun untuk beribadah kepada Allah, bangun untuk bermunajat kepada Allah, bangun untuk meminta dan bermohon kepada Allah. Itu adalah da'bus salihin dan perlakuan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam. Kita baca riwayat, banyak hadis Nabi. Antara ada kita baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi Sayyidatina Aisyah cari Nabi, bangun pegang-pegang tengok-tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam tak ada tepi, cari-cari tak terpegang kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang berlaku perbincangan di kalangan para fuqaha tentang batal ke tak batal ayat sembahyang. Ada orang kata batal ayat sembahyang, sentuhan lelaki dan perempuan. Mereka kata ni kalau dalil hadis ni hadis sahih menyatakan Aisyah sentuh Nabi SAW, lalu Nabi SAW terus sembahyang. Lepas tu baru Aisyah tanya kepada Nabi, menunjukkan bahawasanya tak batal. Mereka kata tak, pada waktu tu Nabi pakai stukin. Allahu a'lam. Ada yang pergi tu pula kata tak, waktu tu Nabi SAW pakai stukin, ataupun kain Nabi tu labuh sikit. Dia duk gambar kata Nabi duk pakai kain macam kain pelekat atlas dia, ataupun kain pelekat cap kursi. Jadi tuan-tuan tak apa, hak tu bab fiqah kita serah dekat orang-orang fiqah. Hak saya dah sebut tuan-tuan, kalau kita perhati hadis tu, dan tuan-tuan cuba pergi duduk di depan hujuratun Nabi, bilik Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bilik-bilik Nabi kita, dan bilik yang masih ada itu adalah maqam, kawasan kuburnya Nabi SAW, Abu Bakar dan juga Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhum ajma'in. Kalau tuan-tuan pergi tengok tu, itulah lebih kurang biliknya, dan itulah rumah Nabi SAW, yang pada rumah itu diduduki bersama dengan Aisyah radhiyallahu anha. Kalau tuan-tuan tengok, berdasarkan riwayat ini, selain daripada masalah batal ataupun tak batal, apa yang kita boleh ambil? Yang kita boleh ambil antaranya ialah ibadat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dilakukan di rumah. Ayat ni menyebut apa? Yabituna li rabbihim. Ibadat malam tu dilakukan di rumah sampai orang tak tahu. Sampai orang tak tahu. Keberangkalian untuk orang tahu tu tak ada. Tuan-tuan tengok dalam hadis Nabi yang Nabi sebut tentang 7 golongan yang akan diberikan naungan arasy oleh Allah pada hari kiamat kelak, pada hari yang tidak ada naungan melainkan naungan Allah. Salah satu dia apa? Wa rajulun zakarallaha khaliyan. Seseorang lelaki yang mengingati Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan khalian, sunyi sepi. Orang lain tak boleh tahu. Khalian itu bukan sekadar sunyi, tapi sunyi sampai orang lain tak boleh tahu. Itu hubungan dia dengan Allah Jalla wa Ala. Dia minta ke Allah, dia minta sungguh-sungguh. Keadaan itu tuan-tuan hanya boleh berlaku apabila kita beribadah di rumah kita. Di rumah kita, kita duduk di rumah kita sambil-sambil. Ada ketika-ketika yang tertentu yang ditunjuk oleh Nabi, antaranya adalah i'tikaf di Ashrul Awakhir Ramadan, i'tikaf 10 akhir Ramadan. Itu Nabi SAW mai terus duduk di masjid.
dilakukan secara jama'i. I'tikaf itu dilakukan secara jama'i. Tapi kebanyakan perlakuan Nabi kita Muhammad akan beribadah malamnya, bersalat malamnya di rumahnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi seorang hamba Allah, poin dia, seorang hamba Allah, kita kena memberikan hak rumah kita. Yang antara hak rumah kita itu, kita menghidupkan malam kita dengan beribadah di dalamnya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Itu yang ketiga. Yang keempat, muka surat yang ke-15. Wallazina yaquluna rabbana asrif 'anna 'azab jahannam inna 'azabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Dan hamba Allah itu ialah orang yang sentiasa berdoa, ya Tuhan kami, jauhkan azab neraka jahannam dari kami. Sesungguhnya azab itu adalah kebinasaan yang kekal. Sesungguhnya neraka jahannam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. Seorang hamba, orang yang antara karakter hamba, dia akan sentiasa bermohon kepada Allah dalam keadaan iman. Sebab itu ayat dia tuan-tuan perhati di hujung ayat, innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Dia beriman betul-betul yang kata neraka ni apa? Neraka ni adalah tempat kebinasaan yang kekal. Neraka ni siapa? Neraka ni macam mana? Innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Tempat duduk yang selama-lamanya yang cukup buruk, tempat kediaman yang cukup buruk. Dan neraka ni juga adalah satu balasan daripada Allah yang kalau kita kena amat padah dan amat buruk kedudukan kita. Dia faham betul-betul. Ibadur Rahman, dia minta hindar daripada neraka itu dalam keadaan dia beriman tentang kedahsyatan neraka jahannam. Dia bukan sekadar minta orang itu, tapi dia minta dalam keadaan dia faham betul-betul kata neraka jahannam itu amat pedih. Allah Ta'ala gambarkan, Rabbana isrif anna azab jahannam. Ya Allah, hindarkanlah kami daripada neraka jahannam. Pasal apa? Innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Kerana neraka jahannam itu adalah azab yang kekal abadi, yang kekal selama-lamanya. Innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Kerana neraka jahannam itu adalah seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. Jadi dia faham, dia beriman. Dia bukan hanya sekadar kata macam tu saja, tapi dia kata dengan iman yang ada dalam dirinya. Paragraf yang kedua, muka surat yang ke-15. Seorang hamba Allah, sesuai dengan kedudukannya sebagai hamba, akan sentiasa berdoa kepada Allah untuk diselamatkan dari neraka dalam keadaan mereka benar-benar yakin berkaitan dengan azab yang amat pedih yang disediakan di neraka kelak. Ini menandakan bahawa permohonan doa itu dipanjangkan kepada Allah bukan hanya untuk melepaskan mereka dari azab, bahkan lebih dari itu untuk dianugerahkan rahmat dari sisi Allah. Kenapa? Kerana mereka percaya, kata mereka tak boleh keluar daripada azab yang cukup pedih ini melainkan dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tonton tengok di muka surat yang ke-16, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qaribu wasaddidu wa'lamu annahu la yanju ahadun minkum bi'amalihi. Qalu wala anta ya Rasulullah? Qala wala ana illa an yataghammadani Allahu bi rahmatin minhu wa fadl. Nabi kata, hendaklah kamu bersederhana dalam beribadah. Qaribu wasaddidu, bersederhanalah dalam beribadah. Jangan keterlaluan, jangan cuai dalam beribadah ni. Jangan duk lebih-lebih, jangan duk tambah-tambah. Siapa nak bagi pahala kalau hampa buat amalan yang tambah-tambah, hampa pibuh nama benda tu sunat, hampa pibuh nama benda tu adalah ada fadilatnya dan sebagainya. Siapa nak bagi pahala? Jangan. Qaribu wasaddidu, jangan juga cuai. Jangan bila baca ayat Quran Allah Ta'ala kata innallaha huwal ghafurur rahim. Allah Ta'ala Tuhan yang maha pengampun, menyebabkan dia tak buat apa amalan. Dia kata lagi kan Nabi ampunkan umat. Dia pergi ambil mazhab Piramli. Tu kacau tuan-tuan, kacau. Nabi kata, Nabi ajar kepada kita ambil yang tengah-tengah. Qaribu wasaddidu,
bersederhana dalam beribadah, jangan melampau, jangan keterlaluan, dan jangan cuek. Lepas tu Nabi kata, Nabi SAW sebut, qaribu wasaddidu. Nabi kata, ketahuilah annahu, tak ada siapa pun di kalangan kamu, la yanjuwa ahadum minkum bi'amalih, tak ada siapa pun di kalangan kamu semua yang boleh selamat daripada neraka dengan amalan dia. Dengan amalan, kalau dia ada amalan pun dia tak boleh selamat daripada neraka, apatah lagi kalau tak ada amalan. Ni kita kata, bila kita mohon hindar daripada neraka, bukan mohon macam tu tak, tapi mohon dengan iman. Kita faham betul yang Nabi kata, lan yanjuwa ahadum minkum bi'amalih, tak ada siapa pun di kalangan kamu yang boleh selamat daripada neraka Allah dengan amalan dia. Kalau dengan amalan pun tak boleh selamat, apatah lagi orang yang tak ada amalan. Para sahabat tanya Nabi, para sahabat tanya, wala anta ya Rasulullah, kamu juga wahai Rasulullah, apakah kamu juga tidak akan selamat daripada neraka dengan amalan kamu? Nabi kata, wala ana, dan tidak aku, yakni aku pun tak akan selamat, illa kecuali ayyatagammadani Allahu birahmatin minhu wa fadla, aku pun tak selamat juga kata Nabi, kecuali Allah memberi kelebihan dan melindungiku birahmah, dengan rahmat daripadanya. Minta hindar daripada api neraka, dalam masa yang sama artinya kita minta kepada Allah untuk merahmati kita. Kalau tanpa rahmat Allah, la yanjuwa ahadum minkum bi'amalih, tak ada siapa pun di kalangan kamu yang boleh selamat dengan amalannya daripada api neraka. Wal a'yadzu billah. Jadi hadis ni bagi tahu kepada kita, nak ajak apa? Nak ajak kata, cara kita minta menghindarkan diri kita daripada neraka itu ialah kita kena buat amal. Di samping kita kena pohon rahmat daripada Allah, dengan rahmat dan kelebihan yang Allah Ta'ala beri, yang dia menerima amalan kita, dan Allah Ta'ala tambah topak pula dengan rahmatnya, barulah kita akan dibuka laluan ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat selesai. Yang kelima, muka surat yang ke-17. Muka surat yang ke-17. Hak ni Allah Ta'ala cerita karakter seorang hamba, macam mana dia nak mengurus keuangan dia, duit dia, macam mana dia nak berekonomi, macam mana dia nak berinteraksi dengan harta yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada dia. Wallazina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina zalika qawama. Dan hamba Allah itu ialah orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak israf, tidak berlebihan, dan tidak pula kedekut, dan adalah perbelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian, yakni antara boros dan kikir. Allah Ta'ala beritahu, Allah Ta'ala beritahu kata macam mana cara nak menggunakan, kita nak berinteraksi dengan harta yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita. Okey, tuan-tuan tengok di paragraf yang kedua, yang ketiga. Seorang ibadur rahman ataupun hamba Allah adalah bersikap tengah atau sederhana dalam menguruskan pendapatan dan keuangannya. Dia tidak membazir, israf, dan sesekali tidak kedekut, iqtar. Israf ataupun membazir artinya berbelanja melebihi keperluan, manakala al-iqtar, kedekut pula, bererti terlalu menggenggam sehingga memberi kesan negatif kepada keperluan kehidupan seorang hamba. Pertengahan di antara dua keadaan melampau dalam berbelanja dan melampau dalam menyimpan merupakan sikap yang mengikut syarak, mendamaikan akal, dan tindakan yang penuh berhikmah bagi seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala.
Hadirin mukminin rahimakumullah. Jadi ayat ni beritahu kepada kita, beritahu cara berbelanja seorang hamba. Karakter dia dalam berbelanja, dia menguruskan keuangan dia, dia tidak membazir. Membazir tu berbelanja melebihi daripada keperluan dan dia tak kedekut. Kerana kedua-dua amalan ini menyebabkan dia, satu, kalau dia membazir, dia dianggap sebagai saudara, ikhwan, adik-beradik syaitan. Dan sekiranya dia kedekut, antara orang yang susah untuk masuk ke dalam syurga Allah adalah orang yang kedekut untuk perbelanjaan nafkah, termasuk kepada anak pinak dia, termasuk kepada anggota keluarga dia. Orang yang di bawah tanggungan nafkah dia itu akan terjejas kerana dia terlalu kedekut. Itu pun bukan karakter seorang hamba. Karakter seorang hamba itu adalah wa kana baina zalika qawama khairul umur awsatuha. Dia duduk di pertengahan, dia wasatiyah, dia seorang yang wasati, dia seorang yang pertengahan dari segi berbelanja dan mengurus keuangannya. Yang keenam, yang ketujuh, yang ke-8, kita baca secara bersekalian. 6, 7 dan 8 ini adalah 3 dosa besar. 6, 7 dan 8, muka surat yang ke 19, 21 dan 23. Ini adalah cerita tentang 3 dosa besar yang sekali-kali ibadur Rahman, hamba Allah, tidak akan membuatnya. Dia tidak akan mendatanginya, dia tak akan cuba untuk mendekati 3 amalan ini. Yang pertama, wallazina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Dan hamba Allah itu ialah orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta dengan Allah, yang sembah bersama-sama dengan Allah, menjadikan perkara lain itu sebagai sekutu. Sementara dia beribadah kepada Allah, sementara dia semayang, sementara dia buat perintah Allah, dalam masa yang sama dia juga pergi bertawakal kepada perkara lain, dia juga pergi minta kepada perkara lain yang disebut dalam hadis tiwalah, tangkai-tangkai. Dia ada azimat-azimat yang tertentu. Azimat dan tangkai-tangkai itu bukan daripada ajaran Islam. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW menyebut, innat tamaima wat tiwalata syirkun. Sesungguhnya tamaim dan tiwalah, tangkai-tangkai dan azimat-azimat, itu semua boleh membawa kepada syirik. Hamba Allah, karakter hamba Allah, sekali-kali dia tidak akan membawakan dirinya untuk mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu. Sekali-kali tidak. Hamba Allah, dia akan jaga dirinya daripada beribadah kepada selain daripada Allah ataupun beribadah kepada selain bersama-sama dengan Allah, yakni syirik. Hamba Allah, dia akan menepati ajaran dan misi kedatangan semua nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Datang para nabi adalah untuk membawa tauhid dan menolak syirik. Apa yang berlaku kepada umat hari ini, tuan-tuan, sebahagiannya adalah mereka amat mempercayai perbuatan-perbuatan syirik, perbuatan-perbuatan yang cukup syirik. Mempercayai kepada tok bomo yang mereka mengeluarkan perkataan, mengeluarkan sumpah-sumpah dan sebagainya, ataupun jampi-jampi serapah yang sebenarnya tidak ada kaitan dengan Islam, yang tidak diajar oleh baginda Rasul, bahkan minta kepada zat yang lain ataupun minta kepada makhluk yang lain dan sebagainya. Itu semua adalah perbuatan syirik. Innamat tamaima wat tiwalata syirkun.
Sesungguhnya tamaim dan tiwalah, kedua-duanya membawa makna tangkai dan azimat. Itu semua tuan-tuan adalah syirik. Wal'iyadzubillah. Okey. Yang ke-8, yang ke-7. Yang ke-7, wala yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq. Hamba Allah itu ialah orang yang tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah, membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar. Ada dua benda dalam ayat ni. Ada dua benda. Seorang hamba, dia tak akan berani pergi bunuh orang. Pasal apa dia tak berani pergi bunuh orang? Kerana membunuh orang seorang jiwa, kata Al-Quran, faka'annama qatalan nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Dia tak akan berani bunuh orang kerana Al-Quran kata siapa yang bunuh satu jiwa manusia, seakan-akan dia membunuh seluruh manusia. Dosa dia cukup besar, dosa bunuh. Dia sekali-kali tidak akan bunuh. Dia tak akan mendekati apa yang dinamakan sebagai jenayah membunuh. Kecuali, tuan-tuan tengok muka surat yang ke-22, saya nak baca sikit. Betapa besarnya jenayah bunuh ini, sehingga Allah menyifatkan sesiapa yang membunuh satu jiwa seolah-olah dia telah melakukan jenayah kepada seluruh manusia. Lepas itu, apabila Allah menyatakan membunuh itu sesekali tidak akan disikapi oleh ibadur rahman illa bil haq, kecuali dengan alasan yang benar, menunjukkan satu lagi karakter ibadur rahman yang akan menjadi insan yang paling ke depan dalam menegak ketentuan Allah. Ibadur rahman akan sebolehnya mengelak dari jenayah membunuh, namun mereka juga akan cepat bertindak untuk membunuh sekiranya dengan alasan yang benar dan mereka dalam posisi yang dibenarkan oleh syarak untuk bertindak. Mereka jadi hakim, ibadur rahman yang jadi hakim, menghakimi orang yang dalam muka surat yang ke-21 melakukan jenayah-jenayah ni, bunuh orang dan sebagainya. Maka pada waktu itu mereka cepat menjadi orang yang, kalau kita boleh guna, mereka cepat membunuh, tetapi membunuh itu dengan kebenaran. Ketika mana dalam keadaan damai, mereka tak berani bunuh orang. Tapi ketika mana dalam keadaan perang sabil, ketika dalam peperangan jihad fi sabilillah, dan diisytiharkan jihad fi sabilillah dan tepat dan benar itu adalah jihad fi sabilillah, mereka adalah orang yang cepat membunuh. Illa bil haq. Itu gambaran. Allah Ta'ala kata mereka takut untuk bunuh, tapi kalau ada alasan-alasan yang benar, mengikut syarak, mengikut ketentuan Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad SAW, mereka akan menjadi kelompok yang paling cepat bertindak bil haq, dengan kebenaran. Kerana itu adalah ajaran agama. Itu yang ke-7. Yang ke-8, dosa besar yang sesekali hamba Allah tidak akan bersikap dengannya adalah wala yaznun, mereka tidak akan berzina. Dan kita tahu ketika mana berbicara tentang zina, Allah Subhanahu wa taala tidak kata tidak larang zina itu, tapi Allah Taala larang perbuatan menghampiri zina. Demikianlah perbuatan-perbuatan yang boleh menjadi muqaddimah kepada zina itu sesekali tidak akan disikapi oleh ibadur rahman. Sesekali berpakaian yang menjolok mata bagi para muslimat, mereka tak akan buat. Kerana ibadur rahman, mereka tidak sekali membuka pintu kepada zina, dan sekali-kali mereka tidak akan menghampiri zina. Sementara mereka menyempurnakan ibadah dan bertauhid dengan benar, ibadur rahman juga akan mengawal nafsu mereka supaya tidak terjebak dalam ajakan dan godaan iblis yang amat hina. Kerana semua gerak-geri hamba di dunia ini akan disoal dan diambil kira di akhirat kelak. Ibadur rahman akan mengelak diri dari melakukan syirik, membunuh dan zina, kerana semua perbuatan negatif itu akan memberi kesan yang amat memberikan, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa may yaf'al zalika yalqa athama. Siapa yang buat tiga amalan ini, tiga perbuatan ini, maka dia akan mendapat dosa yang cukup besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di akhirat kelak Allah Taala akan menggandakan azab kepadanya, dan dalam masa yang sama dia akan kekal selama-lamanya dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-9,
Ayat yang ke-9 dalam ayat yang ke-70 dan 71 surah Al-Furqan, Allah Ta'ala menceritakan karakter seorang hamba. Manusia ada kebarangkalian terbuka kepada dosa, tetapi seorang hamba Allah apabila dia melakukan dosa, segera dia akan kembali kepada Allah yang namanya taubat. Karakter yang ke-9, hamba Allah akan sentiasa bertaubat. Dan tuan-tuan akan tengok dalam risalah ini, kita datangkan pandangan Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala tentang syarat untuk taubat, syarat untuk melakukan taubat dan sebagainya. Apabila Allah Ta'ala mengisytiharkan di hujung ayat yang ke-70, وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا, maka sesungguhnya apabila ia bertaubat kepada Tuhannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menerima taubatnya dengan sebenar. Muka surat yang ke-26 paling bawah tu tuan-tuan tengok, apakah lagi kemuliaan setelah dua kemuliaan yang dianugerahkan oleh Allah kepada para taibin, yakni kepada para orang-orang yang bertaubat. Apa dia? Kemuliaan yang pertama, Allah Ta'ala akan menerima permohonan hamba yang bertaubat. Dan kemuliaan yang kedua, Allah Ta'ala akan menggantikan kejahatan dengan kebaikan. Allah Ta'ala akan ganti segala kejahatan dengan kebaikan apabila seseorang itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke-10, muka surat 27, wallazina la yashhaduna az-zur wa iza marru bil-lagwi marru kirama. Dan hamba Allah itu ialah orang yang tidak memberikan persaksian palsu. Az-zur maksud dia persaksian palsu, dan zur juga dirujuk kepada perbuatan yang lara. Dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, al-laghu, perbuatan yang lara, mereka lalui sahaja dengan menjaga kehormatan diri mereka. Ini karakter hamba. Karakter seorang hamba Allah apa? Dia sekali-kali dia tidak akan membiarkan lidahnya, dia tidak akan membiarkan keluar daripada mulutnya persaksian palsu. Sekali-kali dia tidak akan menjadi saksi palsu. Kalimatul zur, saksi yang palsu ini cukup bahaya, kerana ia menjadi penyambung kepada dosa besar yang seharusnya dielak oleh hamba Allah seperti yang digariskan dalam ayat yang terdahulu. Kerana penyaksian palsulah kadang-kadang dosa-dosa besar yang lain itu akan timbul daripada penyaksian yang palsu. Dan karakter seorang hamba juga, dia tidak akan melalui majlis-majlis yang lara, dia tak akan menghadiri majlis-majlis yang lara. Bahkan kalau dia termasuk dalam majlis yang lara, dia akan segera meninggalkan majlis yang lara. Majlis yang lara, tuan-tuan, kadang-kadang tuan-tuan, apabila kita takut sangat berbincang, kita letakkan martabat orang kita ni terlalu rendah, jangan bincang hak ni hak di kalangan para fuqaha. Tuan-tuan tengok apa yang berlaku kepada masalah anjing 2-3-4 hari lepas. Tuan-tuan, ada pandangan yang pelbagai dalam mazhab, ada pandangan yang pelbagai di kalangan para fuqaha tentang anjing tu. Itu biar para fuqaha bincang. Hak saya nak sebut, tuan-tuan, tuan-tuan perhati, ada orang yang dia juga nak memberi komentar, dia juga nak memberi komen. Apa dia kata? Oh, orang yang kata bersentuhan dengan anjing ini boleh dan sebagainya, orang ini adalah orang yang berfikiran liberal. Orang yang berfikiran liberal, bahkan sebut kata orang ni Wahabi, Syiah pula dan lain sebagainya. Apabila kita tutup rapat perbincangan ilmiah, la ilah, serabut habis, okey, pegang anjing. Orang tak serabut langsung, okey, pegang pemain badminton. Tuan-tuan ingat lagi? Pegang pemain badminton, peluk bila pemain badminton tu Datuk apa? Saya lupa dah nama dia. Bila Datuk tu berjaya piala apa orang tu ni, peluk, tuan-tuan. Tuan-tuan ingat tak waktu Shah Rukh Khan main dulu ni? Ada orang pergi peluk, cium dengan Shah Rukh Khan. Orang tu orang perempuan. Orang tak ambil peduli pun cerita tu. Ni orang duk kira dengan pegang anjing. Macam kata habis dah Islam di Malaysia ni. Murtad habis. Punya. Nampak macam kita sensitif sangat dengan agama. Tuan-tuan pernah dengar cerita bagaimana orang datang daripada Iraq, seorang mai daripada Iraq tu, mai jumpa dengan Imam Malik. Wahai Imam, aku nak tanya pandangan kamu tentang aku tengah-tengah sembahyang maghrib, nyamuk mai, aku tertekan nyamuk tu. Nyamuk tu keluar darah. Apa hukum dia? Apa hukum dia? Sah tak sah sembahyang aku? Runsingnya dia. Runsing sungguh-sungguh. Imam Malik kata, mai pada mana? Dia kata, aku mai daripada Iraq. Imam Malik kata, hantar
darah Husain cucu Nabi itu mengalir di sana, hamba tak tahu. Tiba-tiba darah nyamuk ni hang ambil peduli sangat. Tuan-tuan, ini kadang-kadang sikap sebahagian daripada umat Islam. Kita kata tak apa, nak bincang tak apa, tapi ada perbincangan yang lebih besar lagi yang seharusnya kita lihat. Tengok utusan Malaysia buh muka surat depan, terpesong takut terpesong akidah umat kerana pergi sentuh anjing takut jadi kafir. Dia puncang utusan Malaysia. Kita buka muka surat dalam tu, dia punya gambar telanjang. Hak ni tak jadi kafir pula. Utusan Malaysia lah, suruh tuan-tuan tengok hari Ahad lepas dia duk kira dengan masalah anjing, bincang ni banyak muka surat pakai duk bincang masalah anjing, tuan-tuan. Buka sisipan utusan Malaysia 4 ke 5 muka surat ke cerita tentang kedatangan kari kambing, Mariah Carey ke apa ke, mari ke Kuala Lumpur. Dia bagi pula promosi tentang tu utusan Malaysia. Saya tak baca lama lah, tuan-tuan. Tuan-tuan ikut suka tuan-tuan nak baca ke tak? Tapi elok tu saya baca lah utusan Malaysia. Tuan-tuan akan bertambah stres lagi kalau baca utusan Malaysia. Hadirin mukminin yang saya hormati sekalian, dia tak akan melalui seorang hamba Allah sesekali dia tidak akan melalui majlis-majlis yang lara seumpama ini. Yang ketujuh, ada lagi yang ke-11, minta maaf. Yang ke-11 dan yang ke-12 kita akan berhenti insya-Allah tuan-tuan dalam paling lama 10 minit lagi insya-Allah. Saya tengok muka tuan-tuan lapar dah. Pasal saya pun lapar. Jadi tuan-tuan hadirin mukminin yang saya hormati sekalian, yang ke-11, walladzina idza dzukiru biayati rabbihim lam yakhirru 'alaiha summan wa umyana. Dan hamba Allah itu ialah orang yang apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat Tuhan mereka tidaklah menghadapinya sebagai orang yang tuli dan buta. Depa hamba Allah ni, karakter hamba ni, dia mudah menerima tazkirah daripada Al-Quranul Karim. Cukup mudah terima tazkirah, peringatan daripada Al-Quranul Karim. Tuan-tuan, mari kita ambil kata-kata para pendahulu kita dalam bagaimana mereka meneliti ayat ini. Tuan-tuan boleh tengok muka surat 29. Berkata Imam Hasan Al-Basri, berapa ramai orang yang mendengar Al-Quran tetapi reaksi mereka macam orang yang pekak dan buta. Al-Quran cerita macam-macam hukum, Al-Quran cerita macam-macam perkara, mereka buat tak tahu ya, macam pekak dan buta. Dan itu bukan sikap ibadur Rahman. Berkata Imam Qatadah, ibadur Rahman tidak pernah memekakkan pendengaran mereka dari kebenaran dan tidak pernah membutakan mata dari kebenaran. Mereka adalah kaum yang membuka akal mereka untuk ayat Allah dan mengambil manfaat yang banyak dari ayat Allah Subhanahu wa taala. Itulah ibadur Rahman. Dia nak ambil manfaat, dia buka seluas-luasnya ufuk pemikiran dia, ufuk akal dia untuk menerima peringatan dan tazkirah daripada Al-Quranul Karim. Al-Quran saya nak sebut banyak kali dah di sini tuan-tuan. Daripada Masjid Lama dulu ni saya nak sebut perkataan yang disebut oleh ramai tokoh. Antara ada Syekh Dr. Ismail Lutfi hafizahullah. Quran ni apabila kita baca dia, kita akan dapati seakan-akan dia baru saja diturun. Baru ni saya jumpa dengan seorang syekh di Jordan, Syekh Muhammad Ratib An-Nabulsi. Dia bagi dalam bentuk satu kaedah bagaimana kita akan merasai kenikmatan Al-Quranul Karim ni apabila kita ambil daripada sumber yang betul. Dia kata apa? Tu'khazul alfazu min huffaziha wa tu'khazul ma'ani mimman yu'ani. Tu'khazul alfazu min huffaziha wa tu'khazul ma'ani mimman yu'ani. Diambil lafaz-lafaz Al-Quran, macam mana kita nak sebut waladdallin dan sebagainya. Kita ambil lafaz-lafaz Al-Quranul Karim ni daripada para hufaznya, orang yang menjaga Al-Quran dan orang yang menghafal Al-Quranul Karim. Wa tu'khazul ma'ani, dan diambil makna-makna Al-Quranul Karim mimman yu'ani, daripada orang yang merasai Al-Quranul Karim. Dia baca, dia teliti, dia baca penafsiran dia tengok dengan hadis Nabi dengan makna dia adalah ahlul Quran. Dia betul-betul orang yang menikmati dan hidup bersama-sama dengan Al-Quranul Karim. Kita akan nampak ketimpangan agama ini kalau kita ambil daripada orang yang tidak berkeahlian, daripada Luka' bin Luka' ataupun daripada golongan Ruwaibidah, yang mereka ini tidak punya kelengkapan tetapi mereka cuma nak berbicara tentang Al-Quranul Karim.
Tuan-tuan, ketika itulah akan lahirnya pandangan-pandangan yang syaz, pandangan-pandangan yang pelik, pandangan-pandangan yang gharib tentang ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Apabila Al-Quran itu diambil bukan daripada sumber dia yang sebenar. Tu'khazul alfazu min huffazihha, diambil lafaz-lafaz itu daripada para penghafalnya, wa tu'khazul ma'ani mimman yu'ani, diambil makna-makna Al-Quran itu daripada orang yang merasai kenikmatan dalam makna tersebut. Dia faham betul-betul ayat tersebut. Ibadur Rahman, apabila yang berkata itu Al-Quran, yang berkata itu Allah melalui Al-Quranul Karim, maka pada ketika itu dia kata sam'an wa ta'atan, dia tak akan tolak. Ibadur Rahman. Yang kedua belah, wallazina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan hamba Allah itu ialah orang yang sentiasa berdoa, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang yang bertakwa. Tuan-tuan hadirin mukminin, Ibadur Rahman, karakter seorang hamba, dia tidak hanya berfikir tentang dia, tetapi dia berfikir tentang zuriat keturunan dia. Dia tak fikir tentang dia saja, dia berfikir tentang zuriat keturunan dia, supaya mereka menjadi qurrata a'yun. Termasuklah dalam surah An-Nisa, Allah Ta'ala sebut, termasuklah dalam masalah kehidupan di dunia ini. Wala tusufaha'a, jangan kamu beri harta ini kepada orang-orang yang bodoh, dan ayat yang seterusnya. Dan di sana disebut tentang bagaimana seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang beriman, dia tidak akan membiarkan zuriat keturunan dia itu zurriyatan dhi'afa, dia tinggalkan sebagai zuriat yang dhaif. Dia tidak memikirkan tentang dia saja, nak syurga, dia tak perikap tentang anak dan zuriat keturunan dia. Zuriat keturunan dia hendaklah menjadi qurrata a'yun kepada dia, barulah boleh membawa dia ke syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itulah dia hamba-hamba Allah, karakter hamba-hamba Allah. Kalau kita tengok ada 12 sifat ini, tuan-tuan rajin dengar dah mungkin tentang tafsiran 63 hingga 77 surah Al-Furqan ini. Tapi malam ni kita bawa mai dalam bentuk satu-satu, kita cerakinkan dia. Dan tuan-tuan, saya sebut dalam mukaddimah risalah ini supaya dia menjadi checklist kepada kita, senarai semak kepada kita. Kita tengok satu-satu, apakah kita sudah masuk di kalangan hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita pulul lagi, kita berusaha lagi supaya kita termasuk di kalangan hamba Allah. Dan kita nak pastikan bahawa kalau kita dah duduk di kalangan hamba Allah, kita pertingkatkan lagi kualiti kehambaan kita sampai kita bertemu dengan Allah dalam keadaan kita diredai oleh Allah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala meredai kita bersama, insya-Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan keberkatan kepada kita bersama dalam kita cuba memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan depan insya-Allah kita tengok Qarun, simbol keangkuhan dan kehancuran si kaya. Kita akan cuba himpun ayat-ayat yang berkaitan dengan Qarun di dalam Al-Quranul Karim. Sampai kita bertemu lagi, kalau tuan-tuan tak mati, bulan depan insya-Allah. Saya berasa lambat lagi, tuan-tuan lah. Tambah mampin nampak penyakit banyak, tak tahu. Kalau tuan-tuan tak mati lagi, insya-Allah kita akan jumpa bulan depan insya-Allah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.